Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izzati binti Zulkifli. Jadi hari ini kumpulan saya akan membentangkan tentang tajuk program I Want to Touch a Dog. Apa itu program I Want to Touch a Dog? Program I Want to Touch a Dog merupakan program yang bertujuan untuk membantu orang ramai terutama masyarakat Islam untuk mengatasi rasa takut mereka terhadap anjing. Program ini julang kali diadakan di Malaysia dan telah mendapat perhatian dan kritikan yang hebat dilontarkan oleh masyarakat Islam di Malaysia. Program ini mendapat tentangan kerana telah menyentuh isu sensitiviti tentang masyarakat Islam di Malaysia. Lagi-lagi apabila program ini dianjurkan oleh orang Islam sendiri iaitu Syed Azmi Al-Habsyi. Program ini telah menjadi tular di media sosial dan pihak penganjur juga dikritik oleh pihak kerajaan dan masyarakat Islam yang dianggap tidak mengambil berat tentang sensitiviti umat Islam yang secara terang-terangan menegaskan bahawa anjing dan babi termasuk dalam kumpulan najis mughalazah iaitu najis yang dikategorikan dalam najis berat. Menurut Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dalam penulisannya di dalam laman web Bayan Al-Linas, terdapat dua asas utama yang perlu difahami berkaitan dengan isu program menyentuh anjing, iaitu daripada hadis Abu Hurairah bahawa Rasulullah pernah bersabda bahawa sucinya berjana di antara kalian iaitu apabila anjing menjilatnya adalah dengan disuci 7 kali dan awalnya dengan tanah. Hadis ini menunjukkan dalil yang jelas bahawa wajib mencuci bekas yang dijilat oleh anjing. Asas utama yang kedua ialah daripada Ibnu Umar berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah memerintah supaya membunuh anjing-anjing kecuali anjing buruan atau anjing yang mengawal kambing atau binatang ternakan. Azhab Al-Syafi'i mengatakan yang ditangguhkan dimaksudkan perintah harus membunuh anjing itu ialah anjing yang menggigit iaitu anjing gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nurin Batrisya binti Mazlan pada hari ini akan menjelaskan tentang pandangan para ulama berkaitan pemeliharaan dan penyentuhan anjing dalam Islam. Pertama sekali, ada pendapat yang mengatakan bahawa menyentuh anjing itu adalah haram kerana ia dikategorikan sebagai najis. Sekiranya najis itu haram, maka haramlah seseorang Islam itu untuk menyentuh najisnya ataupun sesiapa yang di bawah jagaannya ketika membersihkannya. Juga haramlah bagi seseorang yang bekerja sebagai doktor veterina ataupun tukang cuci ataupun seorang jururawat yang melibatkan mencuci dan merawat najis seperti darah, nanah dan juga mencuci tandas. Apakah anjing itu najis jika disentuh? Menyentuh anjing yang kering, sepakat ulama tidak memindah najis. Ini disebut oleh para fuqaha yang bermaksud sesuatu yang kering menyentuh yang kering maka bersih, yang ini tidak memindahkan najis, tanpa perbezaan pendapat. Adapun menyentuh anjing yang basah berlaku khilaf pendapat dalam kalangan fuqaha. Pendapat para ulama iaitu mazhab Syafi'i dan salah satu riwayat dalam mazhab Ahmad bin Hanbal ialah anjing keseluruhannya adalah najis termasuk bulunya. Sementara pendapat mazhab Malik, anjing itu kesemuanya bersih termasuklah air liurnya. Adapun mazhab Hanafi dan salah satu pendapat lain daripada Al-Imam Ahmad bahawa bulu anjing itu bersih sementara air liurnya yang najis. Maka dengan itu, majoriti fuqaha iaitu jumhur mazhab Hanafi, Malik dan salah satu riwayat mazhab Ahmad bin Hanbal berpendapat menyentuh badan atau bulu anjing sekalipun basah adalah tidak najis. Adapun air liur anjing mereka khilaf mengenainya. Pada pendapat kita, ia najis berdasarkan hadis apabila anjing menjilat bekas seseorang kamu, maka basuhlah sebanyak 7 kali. Salah satunya adalah dengan tanah, yakni riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Seterusnya, untuk pemeliharaan anjing, ada pun memelihara anjing dalam rumah tanpa sebab adalah tidak digalakkan oleh Islam. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang memelihara anjing, maka berkurangan pahalanya setiap hari sebesar qirat, kecuali anjing yang menjaga tanaman ataupun menjaga ternakan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di sini dapat disimpulkan bahawa pemeliharaan anjing dalam rumah sebagai haiwan peliharaan adalah tidak digalakkan di dalam Islam kerana tidak memberi manfaat kepada seseorang Islam itu. Namun begitu, Islam juga membenarkan seorang Muslim untuk memelihara anjing yang digunakan sebagai haiwan buruan ataupun untuk menjaga ternakan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita beralih pula ke kesan terhadap Islam mengenai isu I Want to Touch a Dog ini. 3 kesan terbesar
terhadap Islam. Pertama, nama dan imej agama Islam akan tercemar. Hal ini kerana orang bukan Islam ataupun orang kafir sudah mengenali bahawa Islam ini adalah agama yang bersih dan suci, serta agama Islam sendiri sudah dikenali di seluruh negara. Dan disebabkan ini juga, orang bukan Islam tidak tertarik untuk mengetahui dan mengenali Islam dengan lebih lanjut lagi. Seterusnya, kita beralih ke kesan yang kedua, iaitu orang Islam sendiri akan lebih cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Hal ini kerana mereka sudah mengetahui bahawa memegang anjing itu haram. Maka bagi mereka, perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT itu juga boleh dilakukan tanpa batas. Kesan yang terakhir adalah orang bukan Islam tidak berminat untuk memeluk agama Islam. Hal ini kerana mereka beranggapan bahawa agama Islam adalah sama seperti agama mereka yang sering melakukan perbuatan jahat. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlu menjaga nama baik Islam dan menjaga imej Islam agar orang bukan Islam akan memandang tinggi dan menghormati agama kita serta kita dapat menyebarkan agama Islam dengan lebih baik. Kembali lagi bersama saya Nurmardina Azira yang ingin membentangkan sebab-sebab umat Islam membela anjing. Dapat kita lihat di sini bahawa antara sebab yang pertama ialah kurangnya pengetahuan tentang ilmu agama. Hal ini demikian kerana ibu bapa yang tidak menerapkan anak-anak dengan didikan ilmu agama sejak kecil. Dapat kita lihat bahawa pada zaman sekarang ini, masyarakat termasuk ibu bapa yang terlalu sibuk akan kerja mereka dari pagi hingga ke malam sehingga menyebabkan mereka mengabaikan tugas mereka terhadap anak-anak. Namun begitu, terdapat juga masyarakat yang mempelajari ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya. Setengah masyarakat yang mengikuti program-program dakwah ataupun program-program ceramah agama seperti di surau, di masjid ataupun di mana-mana tempat bukan kerana ikhlas ataupun berniat untuk mendapatkan ilmu agama di situ, tetapi hanya kerana ingin mendapat nama dan dipandang tinggi oleh masyarakat yang lain. Selain itu juga terdapat juga masyarakat yang mempelajari ilmu agama tetapi tidak mengamalkannya dan mempelajari hanya untuk menjawab peperiksaan bagi subjek tersebut. Dapat kita lihat di sini bahawa ini adalah apa yang saya dapat dari Instagram, bahawa pemuda ini beragama Islam tetapi membela dan memelihara anjing di rumahnya, dan ada yang bertanya, adakah pemuda ini beragama Islam kerana dapat kita lihat bahawa anjing ini ialah haram di sisi Islam. Dan apa yang pemuda memberi jawapannya adalah ya, bahawa dia ialah Islam tetapi dia mempunyai sabun tanah di rumahnya yang membolehkan dia basuh jika anjing tersebut jilat ataupun basah apabila dia memegang anjing tersebut. Namun begitu, yang menjadi tanda persoalan masyarakat sehingga kini bahawa anjing ini bukan sahaja bermain dengan pemuda tersebut, malah anjing ini bermain di seluruh rumah, di satu kawasan dalam rumah tersebut. So, apabila anjing itu dah menyentuh sofa, menyentuh katil dan di setiap bilik, bagaimana pemuda tersebut ingin membersihkannya dan bagaimana pemuda tersebut yakin bahawa tidak ada bulu-bulu anjing yang terlerai ataupun yang melekat di kawasan-kawasan tersebut, dan bagaimana pemuda itu ingin membersihkannya. Itu dah menjadi tanda persoalan bagi masyarakat sehingga kini. Ini adalah contoh-contoh gambar yang situasi yang berlaku di Malaysia. Dapat kita lihat bahawa mereka ini merupakan Islam dan beragama Islam tetapi mereka membela dan memelihara anjing di rumah mereka, dan mereka membiarkan anjing-anjing tersebut tidur dan bermain-main sehingga ada yang menjilat muka mereka. Hal ini sepatutnya tidak boleh terjadi kerana kita tahu apa hukum hakam tentang pelihara anjing ini. Hatta sentuh pun kita perlu samak dan sertu, apatah lagi ingin membawa anjing ke tempat tidur kita dan membiarkan anjing
menjilat muka kita. Antara sebab-sebab yang kedua ialah pengaruh persekitaran dan budaya luar. Okey, masyarakat zaman sekarang lebih tertarik untuk mengikut budaya luar seperti budaya barat kerana mereka banyak menonton ataupun melihat bahawa terdapat masyarakat-masyarakat luar seperti orang luar yang memegang anjing dan memelihara anjing di rumah mereka. So, hal ini menimbulkan niat seorang Islam itu untuk memegang anjing juga dan seterusnya memelihara anjing di rumahnya. Selain itu, apabila kita mempunyai kenalan rapat atau saudara Islam yang membela anjing dan apabila kita pergi ke rumah mereka, kita dapat lihat bahawa mereka bermain-main dengan anjing mereka dan itu seterusnya akan memberi pengaruh kepada kita dan menimbulkan niat even sedikit pun di dalam hati kita bahawa kita ingin memegang anjing dan seterusnya lama-kelamaan kita ingin membela anjing pula. Di Twitter bahawa ini kisah benar bahawa seorang wanita ini yang dia ingin membela kucing tapi ibunya tidak bagi dan seterusnya dia mengambil keputusan untuk membela anjing pula. Dan dia berkata bahawa ini merupakan keputusan yang paling best dalam hidup dia. Dan apa yang mengejutkan lagi apabila saya membaca komen-komen tentang post ini bahawa ramai yang menggalakkannya ataupun ramai yang ingin berjumpa dan memegang anjing wanita tersebut dan bukannya menasihati wanita tersebut bahawa anjing ini tidak boleh dibela ataupun dipegang. Yang ketiga antara sebab mengapa umat Islam membela anjing kerana ingin mencuba melakukan benda baru. Okay, sama seperti ketagihan dadah, arak, itu juga merupakan punca kenapa seseorang ingin mencuba melakukan benda baru dan ini juga merupakan salah satu punca kenapa umat Islam ingin membela anjing. Okay, dapat kita tahu bahawa ramai masyarakat Islam yang tidak pernah memegang anjing kerana tahu akan hukum hakam anjing ini. Seterusnya kerana sebab takut akan anjing itu kerana anjing tersebut liar dan menakutkan. Namun begitu, pada tahun 2014, sebuah program iaitu I Want to Touch a Dog yang telah diadakan di Central Park Wan Utama pada 19 September 2014 telah mendapat perhatian ramai terutama sekali dalam kalangan masyarakat umat Islam. Cara ini dianjurkan oleh Syed Azmi yang bertujuan untuk mengurangkan atau menghilangkan rasa takut masyarakat terhadap anjing ini. Program yang bermula dari 8 pagi sehingga 10 pagi ini mendapat sambutan dan dibanjiri oleh ratusan umat Islam yang ingin memegang anjing dan mengatasi ketakutan mereka. Orang ramai termasuk masyarakat Islam yang terlalu teruja kerana ini merupakan pertama kali mereka memegang anjing, ada yang sehingga mendukung dan memeluk serta mencium haiwan anjing tersebut. Ini dapat kita lihat bahawa kita hanya memegang anjing kerana suka-suka dan ingin mengatasi rasa takut kita, tetapi lama-kelamaan kita akan merasakan bahawa kita ingin memelihara anjing kita sendiri di dalam rumah dan ini menyebabkan berlakunya kontroversi, persoalan-persoalan tentang hukum memelihara anjing. Kesimpulannya, pemeliharaan anjing telah mendatangkan banyak mudarat berbanding dengan faedah. Oleh sebab itu, anjing antara haiwan yang dilarang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara ini tidak bermakna Islam membenci anjing, akan tetapi agama Islam mengkehendaki umatnya untuk berbuat baik dan tidak berlaku zalim kepada semua haiwan. Terdapat banyak bukti di dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang bahaya yang bakal menimpa jika bermesra dengan anjing. Ia adalah kerana anjing bukanlah binatang untuk dibelai seperti kucing. Di antara bukti tersebut ialah
Yang pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud apabila anjing meminum pada bekas salah seorang daripada kamu, maka kamu basuhlah ia, iaitu bekas, sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua daripada Abu Talha, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya malaikat rahmat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Hadis riwayat Muslim. Dan yang ketiga dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk menjaga binatang ternak dan anjing untuk berburu, maka amalannya akan berkurang setiap hari sebanyak 1 qirat. 1 qirat adalah sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat Muslim. Setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya. Kami berpendapat bahawa terdapat beberapa hikmah yang boleh dipelajari hasil daripada isu I want to touch a dog. Hikmah yang pertama yang boleh diperoleh ialah rakyat Malaysia khususnya dapat mempelajari dan menambah ilmu yang baharu berkenaan dengan hukum menyentuh anjing dengan lebih terperinci supaya rakyat tidak mengulangi kesilapan yang sama. Hikmah yang kedua ialah isu ini telah menarik minat masyarakat untuk menjadi lebih peka terhadap isu semasa. Dan yang terakhir ialah pihak kerajaan telah mengambil tindakan kepada pihak penganjur program ini. Tindakan yang diambil oleh kerajaan ini menggambarkan bahawa penganjur tidak boleh sewenang-wenangnya mengadakan program yang mendatangkan keburukan kepada imej umat Islam. Hasil perbincangan kami menunjukkan bahawa umat Islam di Malaysia telah memberikan pandangan dan persepsi yang lantang berkenaan dengan isu program I want to touch a dog, khususnya daripada para pendakwah dan ulama itu sendiri. Perkara ini telah menunjukkan umat Islam di Malaysia masih menitik beratkan tentang isu semasa yang berkaitan dengan maruah agama. Kesimpulan juga telah merumuskan bahawa umat Islam di Malaysia menunjukkan sikap yang positif dan rasional dengan cara mengkritik tindakan individu yang menimbulkan fitnah kepada agama untuk menghalang perbuatan itu daripada memalukan agama Islam di Malaysia. Selain itu, terdapat banyak cara yang boleh dilaksanakan untuk mencegah perkara ini berlaku. Contohnya seperti mengelak daripada menyentuh isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian, kepelbagaian agama dan bangsa di Malaysia. Selain itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak kerajaan dan masyarakat seperti mengadakan kempen atau program akademik serta kuliah agama dengan lebih kerap adalah sangat wajar dilaksanakan untuk mendidik anak-anak berkenaan dengan soal agama. Saranan pula, plan kami menyarankan bahawa masyarakat Islam di Malaysia merangkumi semua pucuk pimpinan mestilah berganding bahu dalam menyelesaikan isu seperti I want to touch a dog ini supaya dapat menghalang tindakan sembarano daripada masyarakat akibat kurang memahami hukum agama daripada mereka melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Sebagai contoh, kita sewajarnya merujuk atau bertanya kepada para ulama, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM serta Menteri Agama sebelum melaksanakan sesuatu program berkenaan dengan hukum pelaksanaan program tersebut. Cara ini boleh mengelakkan berlakunya kejadian yang boleh mencemarkan maruah agama Islam itu sendiri. Seterusnya, individu dan penganjur mestilah berhati-hati dengan setiap penganjuran dan memastikan ianya tidak mendatangkan fitnah kepada agama Islam dan mendapat kelulusan untuk melaksanakan program daripada pihak berwajib agama Islam. Kami juga berpendapat bahawa media massa seharusnya menjalankan tugas dengan mengambil berat isu sensitiviti keagamaan. Tidak dinafikan bahawa media massa memainkan peranan yang besar sebagai penyebar maklumat yang utama rujukan masyarakat Malaysia. Oleh sebab itu, mereka mestilah memberikan maklumat dengan kandungan yang sahih dan telus. Akhir sekali, saranan kami bahawa langkah pencegahan mestilah diambil oleh semua lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama dengan cara tidak sesekali bercakap mengenai perkara yang boleh membangkitkan sensitiviti rakyat dan elakkan melakukan perkara yang bertentangan dengan ajaran agama masing-masing. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.